Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini bersama dengan Cikgu Miza, Cikgu akan ajar satu teknik bagaimana pelajar boleh mudah untuk ingat maksud setiap prinsip pandangan hidup Islam. Okey, seperti di dalam gambar rajai ini adalah yang tertera di dalam buku teks Tasawur Islam tingkatan 4, yang mana dalam pelajaran 5 kita belajar berkenaan dengan prinsip pandangan hidup Islam. Ada 6 prinsip dekat sini termasuk muruna. Baik, cikgu sebut satu-satu. Yang pertama kita akan belajar berkenaan Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiyah, Wakiyah, Tabat dan juga muruna. Jadi pelajar perlu mahir dalam membezakan maksud setiap prinsip pandangan hidup Islam. Jadi cikgu ada kaedahnya. Okey, kita lihat. Baik, yang pertama sekali pelajar perlu keluarkan prinsip-prinsip tersebut beserta dengan kata kunci. Baik, seperti gambar ini, prinsip yang pertama adalah Rabbaniyah. Kata kunci Rabbaniyah adalah ketuhanan, iaitu segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajar pegang kata kunci dia adalah ketuhanan, dan juga cikgu keluarkan Rabbaniyah ini dalam bentuk pentagon. Kenapa pentagon? Kerana dia mewakili 5 ciri yang ada dalam Rabbaniyah: hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan. Okey, jadi pelajar ingat bentuk untuk Rabbaniyah adalah pentagon. Yang kedua pelajar, kita lihat Syumuliyah. Kenapa cikgu keluarkan Syumuliyah dalam bentuk bulat? Okey, kerana cikgu gunakan kata kunci lengkap. Apabila telah lengkap, kita gambarkan dia seperti sebuah bulatan. Okey, iaitu telah sempurna. Jadi kata kunci dia untuk Syumuliyah adalah lengkap. Seterusnya pelajar ialah Alamiyah. Kata kunci untuk Alamiyah ialah sarwa jagat. Okey, iaitu kita lihat cikgu ambil bentuk segitiga mewakili Alamiyah. Kenapa segitiga? Kerana cikgu lihat dia huruf A dekat situ. Jadi huruf A tu cikgu ambil sebagai bentuk segitiga dan mewakili juga 3 ciri yang kita perlu ingat, iaitu sarwa jagat. Islam ialah agama yang sesuai bagi semua manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan zaman. Okey, jadi bersesuaian dengan segitiga ini ada 3 isi yang kita perlu ingat. Seterusnya adalah Wakiyah. Untuk Wakiyah, pelajar perlu ingat kata kunci dia adalah praktikal. Okey, kalau jumpa perkataan praktikal, itu adalah Wakiyah. Yang mana dia mempunyai maksud realiti, ialah agama yang praktikal, iaitu Islam ni agama praktikal, mampu diamalkan oleh semua golongan manusia. Jadi cikgu ambil huruf W mewakili Wakiyah. Prinsip yang seterusnya ialah Tabat. Okey, Tabat kata kunci dia adalah tetap. Okey, tetap dan teguh iaitu perkara yang tidak boleh diubah dasar, prinsip serta pelaksanaannya menurut Islam. Jadi cikgu ambil huruf T mewakili Tabat. Baik pelajar, hasilnya ini yang cikgu keluarkan satu gambar dahulu. Okey, kita sebab tu nama kaedah ini 2 sahabat baik. Okey, ini yang pertama. Ada bulatan, ada bentuk pentagon, ada bentuk huruf T, yang mana setiap ni mewakili prinsip tadi. Okey, jadi bulatan tadi cikgu kata dia lengkap. Jadi dia mewakili syumul. Bentuk pentagon tadi dia ada 5 sisi. Okey, ada hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan. Itu adalah Rabbaniyah. Manakala huruf T, tetap. Kalau pelajar lihat, dia berdiri tegak, tetap, tak berubah. Okey, kedudukan dia dekat situ. Jadi pelajar ingatlah kalau T mewakili Tabat, iaitu tetap dan tidak berubah. Baiklah, ini sahabat yang lagi satu. Tadi cikgu kata ada 2 sahabat baik kan? Kini yang lagi satu. Sahabat ini sama juga. S mewakili Syumuliyah, okey, lengkap. Kemudian segitiga, Alamiyah, okey, iaitu sarwa jagat. Okay, dan pelajar boleh lihat kalau ada 3 sisi tu mewakili sarwa jagat tu sesuai untuk semua tanpa mengira bangsa, tempat, zaman. Okey, itu Alamiyah. Kemudian W, dekat kaki tu W adalah Wakiyah.
kata kunci untuk wakiyah praktikal. Kenapa cikgu letakkan dekat bahagian kaki praktikal? Apa yang praktikal? Okey, kalau Plaza bezakan, kalau T tadi dia berdiri tegak, tetap, tak berubah kan? Okey, kalau wakiyah ni dia berdiri dalam keadaan yang senang diri. Praktikal, boleh gerak, okey, boleh pusing. Jadi dia praktikal, bersesuaian lah, ikut kesesuaian. Sebab tu dia W dekat sini. Baiklah pelajar, bentuk-bentuk tadi cikgu telah gabungkan menjadi seperti ini dan kemudian kita akan kelaskan, iaitu pelajar perlu tanda setiap bahagian ini mewakili apa. So bulatan ini bulat, lengkap. So lengkap adalah syumul. So cikgu tandakan S di situ. Kemudian kita lihat bentuk pentagon ada 5 sisi. 5 sisi mewakili hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan. Cikgu tulis R di situ mewakili Rabbaniyah. Kemudian huruf T terbalik, so cikgu tandakan sebagai T, iaitu tabat. Okey, seterusnya gambar yang seterusnya masih lagi bulatan, iaitu lengkap. Ia mewakili S, iaitu syumul. Segitiga ni pula adalah mempunyai maksud bangsa, tempat dan zaman, mewakili alamiah. Manakala huruf W di bawah ini cikgu tandakan W sebagai wakiyah. Okey, so dah siap, kita dah tanda. Jadi selepas ini mudah untuk kita gunakan dalam menjawab soalan. Baiklah, seterusnya di sini cikgu dah sediakan latihan. Okey, latihan yang kita akan buat sama-sama. Okey, sedikit tips, sekiranya pelajar untuk menjawab soalan, pelajar tak perlu untuk sediakan kit yang besar tadi macam cikgu dah tunjukkan. Pelajar boleh lukis sahaja. Okey, di sini cikgu tunjukkan lukis sahaja seperti biasa. Okey, bentuk yang sama mewakili maksud yang sama sebagai rujukan pelajar supaya mudah untuk pelajar jawab soalan latihan. Okey. Baik, seterusnya kita teruskan, kita gunakan kaedah ini bagaimana kita nak guna untuk menjawab soalan. Baik, cikgu akan berikan beberapa contoh. Kalau pelajar lihat di sini, mungkin agak jauh tapi cikgu akan bacakan ya. Soalan ini diminta menyatakan istilah segala hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan wahyu Allah. Jadi cikgu dah kira dekat situ ada 5 isi. Hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan. Jadi yang bersesuaian adalah Rabbani, iaitu dia berbentuk pentagon, mewakili 5 sisi tadi, iaitu 5 isi tadi, hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan. Jadi pelajar terus tulis Rabbaniyah. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lengkap dan sempurna serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. Okey, kata kunci dekat sini adalah lengkap dan juga sempurna. Okey, kalau lengkap, sempurna, apa bentuk yang mewakili lengkap? Ia adalah bentuk bulatan. Kalau bulatan huruf S, maksudnya jawapan dia adalah syumuliyah. Jadi pelajar terus saja tuliskan jawapan. Okey, begitu juga untuk soalan-soalan yang seterusnya. Gunakan kaedah yang sama, cari kata kunci. Setelah tandakan kata kunci, pilih bentuk yang bersesuaian mewakili jawapan. Kemudian pilihlah jawapan yang tepat. Mudahkan pelajar. Cikgu harap pelajar dapat gunakan kaedah ini supaya kita sama-sama, okey, pelajar pun dapat jawab dengan tepat bagi setiap maksud prinsip pandangan hidup Islam.